Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni Zul akan tengokkan chart Bitcoin dan chart DXY dengan tengok S&P 500 adakah lagi akan berlaku kenaikan ataupun tidak, dan apakah position semalam ikutkan position 2 hari lepas sebelum CPI hari 29 hari bulan. Zul masih lagi holding. So Zul bagi tahu di Discord channel pun Zul still lagi holding pergerakan kuartal position yang tu masuk 9 hari bulan itu untuk Bitcoin dan Ethereum, iaitu RM1,000 untuk Bitcoin, RM1,000 untuk Ethereum. So di manakah position untuk Zul close position tu, dan apakah net position sekiranya Zul close position tu, dan di manakah net position buy tu. Nanti Zul akan terangkan di chart dan kita akan tengokkan secara kuartal keseluruhan market adakah akan melakukan lagi peningkatan ataupun penurunan. Kalau ada berlaku penurunan, kita akan close position dan kita akan tunggu net setup untuk quarter small gain. Tu kan, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So hari semalam pukul 8.30 malam kita dapat CPI data, iaitu expectation forecast adalah kuartal daripada 91, kita forecast 87 tapi kita dapat 8.5. So meaning dengan kenaikan interest rate sebelum ini yang kuartal Fed buat, meaning berjaya menurunkan inflation. Sebab tu tengok ada price spike semalam. So Bitcoin juga melakukan peningkatan disebabkan apa? Bila S&P 500 naik, dolar menurun ataupun DXY menurun. Bila dolar menurun, akan expected untuk harga lain-lain semua akan melakukan peningkatan aset dalam kelas aset. So ini adalah Coin Market Cap. So kita tengok total market cap di Bitcoin berapa. Ikutkan pagi semalam kita tengok adalah Bitcoin hanya berada di 1.0. Now dah hampir 1.14 trilion. Berlaku penambahan sebanyak dalam almost, kalau kita boleh katakan dalam 100 bilion untuk semalam. 1 bilion volume, 100 bilion total market. Kemudian tengok volume 83. Kemudian BTC dominant 40.1, Ethereum hampir 20%. Tu kenaikan semalam kita tengok Ethereum lebih banyak kenaikan, iaitu hampir 1%. Ikutkan semalam Ethereum 19.1 dan 19.8. So hampir 1% peningkatan, iaitu hampir dalam 0.7% peningkatan untuk di Ethereum saja. So let's go tengok summary ataupun pergerakan semalam. Apakah summary-nya? Kita tengok total market kepada 1.14, increase banyak 3.86%. Tapi semalam volume drop sikit 17. Sebab apa volume drop? Sebelum ni hari 9 hari bulan tu kita dapat volume 100 lebih. Tu semalam drop sikit, walaupun ada kenaikan tapi volume tak banyak pun, 83, dropping daripada 100 lebih tu 83 tu 17. So pagi ni mungkin kita akan tengok sedikit candle. Tu tak tengok lagi candle untuk pagi ni apa, nanti kita akan tengok sama-sama. So expectation untuk kalau tengok data ni, kita ada expect malam ada mungkin selaku sedikit red candle. Nanti kita akan tengokkan di chart. So untuk harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 23.8, meaning dalam tempoh 24 hours kita naik hampir 3%, iaitu 2.9. So lah ikutkan malam tadi kita price dalam 24. So meaning align dengan tu cakap tadi, ada kenaikan tapi volume sedikit drop malam tadi. So malam tadi dalam 1 lebih dan pagi ni 83. So sebab tu kita tengok ada sedikit dropping dalam 200. Sebab apa? Malam tadi kita berada di 24k. So pagi ni 23.8. So untuk Ethereum berlaku peningkatan banyak 8.55%. Dan bila kita tengok dua coin ini positif, kita nak more expect lah untuk Bitcoin. Bila Bitcoin positif, kita nampak all coin yang lain juga akan turut berkip. So berapakah all coin lain melakukan peningkatan? Tengok BNB 0.35, SRP 3.30, Cardano 4%. Untuk lain coin tengok Solana 4% juga, Polkadot 65, dan tengoklah AVAX 5, Dogecoin 2.4. Lagi yang mana banyak lagi, Uniswap 8%, Matic 4.6, tak yang lagi melakukan peningkatan. Ethereum Classic hampir 6%, kemudian Near Protocol 8%. So mostly semua altcoin juga turut melakukan peningkatan. Disebabkan apa? Disebabkan Bitcoin melakukan peningkatan. So reaction yang positif untuk Bitcoin macam biasa, bila kuartal DXY turun, dolar menurun, expected untuk aset-aset seperti gold, Bitcoin ni akan melakukan peningkatan. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart kita. Yang pertama kita akan pergi ke DXY dulu. Tengok kenapa tu tak pergi Bitcoin dulu. Kita akan tengok pergerakan ni, nanti kita step by step untuk tengok adakah kenaikan Bitcoin tu akan ada lagi kenaikan. So untuk DXY macam tu sekatkan sebelum ni, kita ada wedge ini, dan wedge ini sebenarnya lah kita kalau ikutkan berlaku seperti ni.
breakout dah masuk balik kawasan ni, inilah kita baru panggil fall breakout. So fall breakout automatic kita akan follow balik kita punya pergerakan ni, iaitu daripada ni point breaking yang ni, meaning kita akan nampak untuk DXY dollar ada lagi opportunity untuk drop dalam berapa persen. Untuk ini dalam drop lagi dalam kawasan hampir 1.6%. Kemudian berdasarkan target ni, iaitu support, swing high, swing low ni tu swing high kita dah support, break ini kita dah touch kita punya 1.2, iaitu ini dah kita berlaku rebound. Next touch adalah possible di kawasan untuk dalam 100.03. So inilah potential untuk next DXY drop. Kalau sekiranya drop ke kawasan 103, meaning kita akan nampak untuk Bitcoin akan ada lagi kenaikan. So untuk temporary mungkin kita akan ada sedikit dropping untuk retest balik support ni sebelum kita drop continuous DXY drop ke dalam 103. So dengan analisis ni kita tengok RSI. So RSI untuk di 4 hours untuk di DXY. So RSI di overbought, stock RSI pun berada overbought. So meaning bermakna kita akan ada temporary up untuk di dolar. So meaning untuk dolar ni ada possible untuk return balik kawasan ni sampai mana. Considerkan ni kita boleh tengok aku kata resistance, iaitu daripada swing low ini tu swing high itu swing low ni, meaning kita akan ada possible untuk price touch balik ke kawasan yang ini. So meaning align dengan kita tengok untuk analisis untuk di aku kata yang Bitcoin aku kata Fibonacci yang tu tarik support ni, tengok macam mana, iaitu kita breakout untuk expected 1.2, 1.3, 1.2, 1.6, tapi kita berlaku rejection ni 1.2. Now ada expected untuk price tu naik regain sikit ke kawasan almost dalam kawasan box ini sebelum untuk kita dapat balik RSI dan stock RSI kita berada overbought, dan kita expected untuk akan berlaku another quarter drop ke kawasan 103 untuk price itu completekan pergerakan pattern ini, iaitu hit kita punya target iaitu dalam 103.5. So itulah untuk DXY. So DXY ada lagi berlaku peningkatan. So dekat another chart yang kita tengok adalah S&P 500. So S&P 500 apa yang berlaku? S&P 500 sebelum ni juga akan kita ada key level dalam 4197. So now price itu almost breakout kita punya pattern ni. Ini adalah pattern bearish, tapi kalau ikutkan dengan momentum hari kita ada mau lagi naik. Tapi apa pun tengok RSI. So RSI untuk di ni dah hampir overbought, stock RSI pun dah overbought. So ini ada possible untuk sedikit cooling down. Cooling down tu kita tengok adalah price hanya kata bertahan di kawasan ni. Aku kata buat sedikit minor base. Yang kita tengok adalah stock RSI over aku kata cooling down ke stock ke oversold, sama juga RSI boleh cooling down at least ke dalam 50 saja sebelum kita ada continue lagi. So untuk kata S&P 500 ni kalau breakout, kalau berlaku lagi kenaikan, kita next target kita boleh consider dalam kawasan ni 433 dan major adalah di kawasan 46. So inilah major untuk yang ni kita akan drawkan. Mesti kita boleh track yang ini aja. So yang ini kemudian next target adalah sikit lah kawasan 433. So meaning 4.1k kalau breakout ni ada bernanti atas, kita boleh target dalam 4.5k untuk di S&P 500. So itulah pergerakan S&P. Itu ada align untuk melakukan peningkatan lagi ataupun ada opportunity untuk nampak berlaku peningkatan lagi, macam juga kan dalam Bitcoin pun 8, 9, 10 kita consider ada release bound. So untuk S&P 500 ada possible sampai 450, 4,500. Kemudian di kuartal DXY dollar akan ada possible untuk sampai 103 ataupun sikit roboh di dalam 102. So itulah meaning kita align, DXY jatuh, SP 500 naik, meaning kita akan tengok apa di Bitcoin. So let's go kita Bitcoin. Bitcoin ada possible naik ataupun drop. So untuk Bitcoin semalam kita ada pump yang ni. Untuk Bitcoin malam kita ada pump kawasan ni dan candle pukul 12 dan candle pukul 4 tadi, pukul 12 drop, pukul 4 tadi naik balik. So currently apakah akan berlaku dalam market sebenarnya? Dalam market currently tengok RSI untuk di 4 hours. Stock RSI berada 50, stock RSI dah hampir berada overbought. So meaning good banyak. Sebab apa price kita tak drop dengan dasi, kita hanya bermain atas kita punya resistance, minor resistance ni, di mana price target adalah consider 24-25. So meaning untuk dengan analisis ni tadi, aku kata di DXY, S&P 500 dan di Bitcoin ni, Zul akan holding lagi tu punya position yang tu masuk kata bahari 9 bulan itu, iaitu 1000 Bitcoin, 1000 Ethereum, untuk Zul akan expect untuk TP bila akan Zul akan tengok di dalam kawasan 24.6 ataupun 25 adalah dengan kawasan trendline atas ni, baru Zul akan TP kan tu punya kata Bitcoin dan Ethereum yang Zul masuk di Luna. Zul akan keluarkan modal, membeli sedikit profit, tapi Zul akan expect Zul akan priority kan dulu, Zul akan at least Zul exit punya modal dulu, profit Zul akan tinggalkan. Sebab profit tinggal tu, asset tu Zul nak holding untuk dibawa untuk kata prepare untuk next bulan, iaitu expectation 2025. Sebab apa dalam bearish market ni kita fokus untuk kumpul aset sebanyak boleh. So itulah untuk Bitcoin. So meaning kita akan tengok di Ethereum lah, apakah berlaku di Ethereum, apakah price yang anda perlu alert untuk di di Ethereum.
So kita tengok di Ethereum 1.8. So sama juga still lagi berlaku peningkatan. Tu nampak ni kita ada kenaikan dan ikutkan ni. Kalau siapa nak tengok kita ada channel ni. Kita ada channel yang tu draw baru ni sebelum ni. So ada channel ni kita dah touch 1 dan 2. Adakah ada possible untuk melakukan penurunan? Yes ada, tapi kita tengok stock RSI dan RSI hampir berada overbought. So apa yang kita ada possible boleh tengok. Apa yang tu nak tengok adalah possible untuk price ni push another sedikit lagi untuk hari ni. Untuk betul-betul letak stock RSI dan RSI berada overbought. Kita akan nampak possible untuk price tu touch kekuasaan itu break key level 1.9. Kawasan atas line kuning ni, kalau yang putih ni, kemudian tu nak tengok ada sedikit retracement, cooling down di kawasan ni. Cooling down tu untuk kita reset balik RSI dan stock RSI kita berada oversold. So meaning untuk aku kata Ethereum ada possible untuk push price naik ke kawasan 2.1k. Dengan kita tahu aku kata Ethereum akan ada merge 13 hari bulan 9 dalam bulan 9 nanti, iaitu untuk daripada proof of work, proof of stake. So meaning sebelum aku kata launch, sebelum fork itu ataupun sebelum merge itu berlaku, kita akan expect price akan naik, dan bila merge itu hari merge itu kita akan expect price akan dropping. So normally jangan buy masa dia nak drop, buy sebelum news itu dilancarkan. So masa lu tengok hyper pergerakan bila aku kata fork nanti ataupun bila merge tu dah berjaya dibuat hari tu, iaitu dalam expected date lah 13.9 tu kita akan expect akan huge drop. Kalau ikutkan ni berdasarkan technical pun kita ada key level iaitu 2.1, adakah lebih lagi? Kalau lebih lagi possible untuk kawasan ni yang tu nampak currently ialah Ethereum adalah 2.16. Kalau break 2.1 barulah kita akan target more ke atas. Currently tu hanya target untuk at least maximum untuk currently di Ethereum adalah 2.1, di Bitcoin dalam 2.9k. Itulah tu punya position untuk di maximum price untuk di rebound untuk bulan ini. Itulah untuk di Ethereum. So untuk Ethereum tu akan holding lagi untuk di 1 hour, tengok 1 hour macam mana. So 1 hour RSI kita dah hampir sedikit cooling down. So untuk yang ni kita dah buat sedikit base ni, so good. Untuk kalau Ethereum dapat push price sedikit lagi, kemudian kita akan dapat support kita, swing low ni to swing high kita ada support. So meaning untuk Ethereum kalau cooling down kawasan ni pun inilah kita tengokkan dapat stock RSI di oversold balik dua-duanya. So possible kat sini nanti dia akan TP di kawasan atas ni, dan dia akan tunggu lead position untuk buy untuk highlight price more ke atas. So itulah untuk Ethereum. So currently dia akan hold lagi position di Ethereum. Dia biarkan dulu untuk tak close, tapi sekiranya mungkin dalam petang nanti tengah hari nanti dia akan nampak setup bearish, ataupun kita dah nampak RSI kita iaitu di 4 hours. Sebab apa? RSI di 4 hours kita dah hampir berada di overbought. So bila overbought tu adalah good untuk position untuk kita take profit banyak. Ikutkan di Ethereum ni 21.9 consider kita boleh ambil TP dah. So currently Zul holding lagi, tapi walaupun nanti untuk hari ni Zul akan informkan, Zul akan tunggu Zul akan standby untuk close market untuk Bitcoin Ethereum ni. Kira-kiranya Zul dapat untuk ada RSI di Ethereum ni dua-duanya berada overbought seperti ini. Kalau kita tengok maximum overbought kawasan macam ni dan macam ni, Zul akan exit market. Sama juga di Bitcoin. Kali ni Bitcoin kalau Zul dapatkan position overbought seperti atas ini dan stock RSI berada kawasan ni, ini Zul akan close market. So ini untuk sebelum ni pun, kalau ikutkan sebelum ni Zul close iaitu yang ni dan yang ini, kita nampak macam mana kita ada massive drop. So drop ni kita boleh masuk dan Zul masuk buy kawasan ni. So kita tengok adakah price ni akan push price ke atas ataupun hanya sampai di kawasan ni. Zul expectation untuk Bitcoin at least boleh sampai ke above top ini iaitu 24 sebelum untuk kita dapat RSI di overbought, stock RSI overbought. Ini Zul akan close position tu dan kita akan tunggu another setup untuk buy untuk right price more ke atas. So itulah untuk di Bitcoin dan juga Ethereum. Zul akan tunggukan position untuk RSI dan stock RSI berada overbought. So meaning hari ni ada possible untuk kita dapatkan RSI di 4 hours dan stock RSI di 4 hours untuk overbought. So nanti Zul akan sharekan di Discord channel. Kira-kiranya Zul jual position. Kalau Zul hold, Zul akan cakap lagi Zul akan hold. Dan kalau Zul jual nanti Zul akan informkan di Discord channel Zul. So kira-kiranya anda nak join Discord channel macam mana? Ada yang tanya nak join Discord channel macam mana? Senang saja. Anda pergi ke YouTube member Zul, kemudian klik button join. Klik anda subscriber dan anda klik button join ni, join YouTube membership. Kemudian lepas anda join YouTube membership, kat sini akan anda nampak ruangan membership. Tu ruangan membership ni akan anda nampak selepas anda join button, klik button join dan buat transaction. Lepas anda buat klik button join ataupun join YouTube membership, anda akan klik membership ni. Klik membership ni, dalam ni akan ada link untuk ke Discord channel. So itulah macam mana nak join punya Discord channel. So next coin kita akan pergi apa? So untuk hari ni kita akan baca sikit CPI data. So pagi ni akan lama sikit. CPI data semalam, CPI release. Saya tengok aku nak baca semalam CPI release. Kita akan tengokkan sikit.
Okay, semalam ikutkan Consumer Price Index, CPI, Hotel Sale Report, Inflation Control Run Hot, Anti Control kan kat mana kat sini? Salah typing ni kan kat saya kat CPI. Ikutkan, kita akan tengok balik sebab CPI semalam siapa nak tahu nanti tu akan cari balik kat sini. Tu tak jumpa pula kat sini, kita back balik CPI. Ikutkan semalam ada kat sini tapi dah tertinggal semalam. Kita akan tengok balik back untuk CPI. CPI 10 saya sepatutnya okey ni close pagi semalam. Kalau ikutkan siapa yang tahu CPI semalam nanti tu akan nak baca. Okey, mungkin tak sempat, mungkin live nanti. Live malam nanti kita akan quarter ballot, kita akan detail kan apa data CPI tu. Sebab apa kita nak tengok consumer, kita nak tengok apakah yang effect yang penting untuk kata CPI ni adalah kita tengok kata home, kuartal shelter dengan energi. So kita tengok adakah berlaku penurunan ataupun tidak. So guys, tanpa masa lagi kita akan pergi ke dia punya komen semalam. Ikutkan semalam ada tengok ada tak yang request. So ada request untuk first kali ada Flow dan KDA, ada SRP, ada Harmony One, ada Dot dan Sen. Ada lagi apa? Nak tengok apa lagi? Okay, yang tu tunggu hari One. Tu nanti tu akan buat kan. So untuk ni pagi ni kita akan tengok first Flow dan KDA. So Flow adakah boleh lagi berlakukan peningkatan? Kita tengok Flow sikit. Flow USDT, ada request Flow USDT. So nanti orang akan tengokkan Flow. So 4 hours Flow apa yang berlaku hari ni, kita tengok Flow yang ini drop lagi below. Alright, Flow ni kalau ikutkan masih lagi jauh lagi. So untukkan jauh lagi dia punya support 18, tapi tu tak pasti kat mana dia punya first starting chart. Kalau ikutkan ni mungkin di KuCoin. Tu KuCoin pun sama juga. So kita akan stay dekat di Binance aja. So untuk ni kita akan tengok short term adakah lagi akan berlaku peningkatan. So untuk di daily kita dah overbought dua-dua ni. So bahaya untuk overbought ni, mini kita akan ada another fall ke bawah. Sebab apa, ingat Flow ni dah quarter last support free fall. Consider coin ni punya free fall. Currently kita berada di major support ni. Tu major key point tu tak lepas pun. Tu tengok RSI nampak lagi cooling down. Tu meaning kalau berlaku lagi kenaikan di Bitcoin akan membantu untuk kenaikan di Flow ni. Tapi kalau Bitcoin drop, expected dia akan drop. Tu currently adakah good position untuk entry? Bagi tu tak nampak good position. Sebab apa? At least anda tunggu di RSI. RSI kalau ikutkan yes ada oversold, tapi at least di 1 hour kalau nak masuk 1 hour pun RSI dan stop sign berada overbought. So macam kat ni untuk hari ni ada possible untuk kita tengok sedikit cooling down RSI untuk Bitcoin. Tu meaning untuk Flow kan ada sikit dropping. So kalau anda nak masuk juga, anda perlu tunggu di 1 hour ni. At least tunggu RSI dan stop RSI berada di oversold, baru anda nampak position untuk entry. So untuk ni 1 hour kita nampak kita ada sikit bearish pattern kat ini. Right, possible untuk ni red ni kalau sekiranya kita nampak Flow ni breakout ni, meaning kita akan ada massive drop sampai mana. Next kalau ikutkan kawasan ni kita akan swing low ni to swing high, possible untuk price drop ke kawasan ini. So sekiranya Bitcoin drop, kita ada possible untuk Flow ni jatuh kawasan ni. Kalau Bitcoin naik, kita expect untuk dia ada berlaku price ni. So biarkan saja breakout 32, ada retest balik 32, barulah ada consider anda boleh masuk untuk ride more price ke atas. Itulah untuk Flow. So untuk KDA USDT, kita akan tengok di KuCoin. So ada dua chart di KDA ni. So KDA currently berada di kawasan resistance iaitu 2.4. 24 ni adalah resistance. So ini kita berada di major resistance. Adakah boleh lagi berlaku peningkatan untuk RSI di 4 hours? Nampak lagi ada naik. Tu apapun untuk yang ni, untuk currently di 4 hours. Okay, 4 hours tu nampak macam ada boleh pump lagi. Tu nampak RSI, stock RSI dah hampir berada oversold. Stock RSI hampir 50. So meaning kalau kita akan ada momentum untuk Bitcoin, meaning dia ada push price ke atas. So untuk yang ni, be safe adalah at least tunggu dia breakout 2.4. Tu breakout 2.4 iaitu breakout dan retest. Masa retest tu anda boleh masuk price kat sini untuk expected ride more price untuk hit next level iaitu kawasan ni. Net level dalam kawasan 3.5. So daripada 2.4 ke 3.5 almost $1. So anda boleh tengok lah. BC ikutkan kali bukan good position. Kalau anda nak masuk juga KDA ni untuk short term gain, early breakout ni retest barulah kita nampak. Dan retest ni make sure anda tengok stock RSI di 4 hours berada oversold, dan at least RSI tu berada 50 ataupun yang lebih baik kedua-duanya stock RSI dan RSI ni berada oversold, barulah good position untuk anda ride more price ke atas. Itulah untuk KDA. So next coin kita akan tengok di SRP. So SRP, so apa yang berlaku di SRP? So SRP 0.38. Semalam tuan cakapkan kita ada between support dan resistance. Ni ada resistance
dan support kali kita tak touch cantik pun. So untuk yang ni pergerakan ni still lagi untuk Bitcoin bermain dalam kawasan ni ataupun berbound dalam kawasan ni. Break salah satu ni, kalau Bitcoin lagi naik kita akan expect dia SRP pun boleh naik sampai 0.4 0.3 iaitu 1.2 1.6. Untuk di Ethereum kalau Bitcoin drop expected SRP pun boleh drop balik ke kawasan trendline. So untuk Ethereum ni kita ada satu trendline bawah ni, dia still lagi holding yang ini, dan sekian yang kita tengok massive drop yang ini kalau ikutkan daily lah, ikutkan daily daily ada in out, daily ini ada in out. Kalau weekly, so weekly kita nampak tak ada lagi body. So untuk trendline ni kita boleh monitor sekiranya weekly body close below trendline ini, mana be ready untuk another massive drop. Itu adalah untuk more long term. Kalau untuk short term ni, macam kalau kita ada sedikit support kawasan ni, ini kalau weekly dapat break atas kuning ni ataupun kita nampak kata above balik atas ni, yang tu ni lebih atas kuartal body yang atas ni, ini kita nampak price tu boleh push price ke 0.45. So adakah untuk short term good untuk buy? Kita akan tengok di 4 hours RSI dan stop RSI climb atas, bukanlah good position, biarkan saja. At least tu kita nampak breakout kuning ni baru kita nampak position good position untuk buy. At least di 4 hours pun bukanlah currently good position. Sebab apa? 4 hours pun RSI berada dua-dua berada overbought. At least tunggu dua-duanya berada di oversold, yang mana kita akan nampak expected untuk SP ni boleh breakout, retest, dan retest ni adalah possible untuk kita dapat cooling down kita punya RSI di 1 hour. Kalau 1 hour berada dua-dua oversold, anda boleh masuk position sedikit high risk, tapi make sure that di 4 hours tu, kalau 4 hours kalau nampak di 1 hour dua-dua oversold, tu meaning untuk Ethereum untuk di 4 hours RSI make sure at least atau RSI ni berada di oversold dan RSI ni boleh berada di atas 50. So ini kalau kita nampak RSI macam ni di 4 hours dan di 1 hour dua-duanya oversold, kita akan nampak ada possible untuk SRP ni naik lagi ke atas. So itulah untuk SRP. So next coin kita akan tengok lepas SRP, tengok Harmony One. Okey, tak nak masuk. Kita akan tengok Harmony One sebabkan di bawah pun tadi untuk Endodermis pun ada tengok Harmony One. So tengok Harmony One. Okey, tak nak masuk sekarang ni. Skop Harmony One. So adakah short term? Tadi tu akan terangkan untuk short term dan long term. So untuk long term, adakah good position untuk masuk di Harmony One? So Harmony One currently berada diskaun hampir 80%. Kali 98 kita tukar harga price lah 90%. So macam ni kan, kalau anda nak fikir long term, tak adalah anda boleh invest dulu, anda letak target macam tu. So ada target untuk dapatkan 10,000 coin untuk hari ini ni. Currently tu ada holding 2,000 coin dan 2,000 coin tu punya average berada di 10 sen. So kiranya anda nak macam tu, nak ada sikit holding hari ini, mungkin anda nak dapatkan 50%. Anda target 10,000, anda target nak dapatkan 5,000. So consider kat sini anda dah boleh buy pun untuk long term. Sebab apa? Anda buy dalam 90% discount. So kalau sarankan kalau anda tak ada lagi hari minuan, at least buy sedikit. Mungkin dah tak sampai dalam maksimum, tak lebih daripada 50% mana target. Kalau anda targetkan 100,000 coin, at least maksimum anda boleh buy dulu separuh, iaitu 5,000. Kalau dia drop lagi, iaitu dia punya target lah 0.05 ni, kita boleh buy lagi another 10,000 kalau tu. Sebab apa? Harga lagi murah. So untuk Harmony One ni, kalau untuk long term yes boleh buy, tapi untuk short term sama juga Harmony One ni, kalau nak next buy anda kalau price dah naik, so ni at least dia tunggu dia breakout yang key level ni, iaitu 0.03 sen. Kalau breakout 0.3 sen ni, ini sama juga pergerakan kita tengok. Sebab apa? Di daily pun stock RSI dah berada overbought. So ini ada momentum untuk drop adalah lebih tinggi untuk naik atas. 4 hours pun dah RSI hampir overbought. Untuk di 1 hour, lagi 1 hour dah overbought. So meaning untuk naik atas tu dah tak nampak momentumnya. So biarkan saja. At least kalau kita nampak yang kita nak tengok adalah price breakout ni, breakout retest dapat overbought, oversold kedua-duanya RSI ya di 1 hour dan 4 hours ni macam diterangkan di sama seperti mana tukang KDA tadi. So untuk di hari minuan ni, kalau tak naik pun kita nampak net support yang kita tengok ataupun net trendline kita nampak hari minuan ni. So inilah possible untuk next drop, untuk kata possible untuk price push price ke atas, iaitu daripada swing sama. Kita ada dua support ni, swing low ni to swing high. Kalau inilah high dia, meaning kita akan dapat support ni, ada possible untuk hari minuan drop dalam kawasan ni sebelum naik, ataupun sedikit lower swing high swing low ni, meaning kita akan dapat double support kawasan. Inilah possible untuk short term dalam price ni antara 0.24 sen ke 0.214 sen. Tu tak jauh beza pun price dia 24 dan 21, iaitu 0.00 sen.
Nampak ni, ini kita nampak possible untuk hari mingguan ini drop ke kawasan ni sebelum ada push price kat atas. Kekiranya drop ini berlaku ataupun breakout spot tu, dua posisi ni sama ada nak masuk, sama ada dia drop dulu ataupun naik breakout dan retest. Itulah position yang setup yang anda tunggukan untuk di Harmony One. Yang penting kita tengok RSI di 1 hour at least mestilah dua-duanya berada oversold. So 1 hour make sure dua-duanya mestilah berada di oversold, tak boleh separuh saja. Kalau di 4 hours apa? Kalau kita tengok di 1 hour ni, RSI dan RSI berada oversold, good maknanya position untuk masuk dalam peringkat kawasan ni. Kemudian make sure di 4 hours masa tu adalah RSI berada overbought dan RSI ni tak kisah kalau berada di stock RSI ni berada oversold dan jika RSI ni berada di oversold juga good. Tapi kalau RSI ni berada atas 50 saja dan stock RSI ni berada oversold, consider good juga untuk position untuk push price naik ke atas. So itulah Harmony One. Kalau anda nak tengok setup buy, next buy, kena anda nak buy untuk short term. Kalau untuk long term tak apalah, boleh buy dah. Sebab apa anda buy dalam 90%, dia pun baru dapat 20% dia punya target. Dia ada target 10,000 coin. Dia tak buy lagi hari Minggu sebab apa? Dalam bearish market ni dia hanya target Bitcoin dan Ethereum. So Zul akan start buy altcoin yang lain ni expectation end of the year. Sebab apa? Berdasarkan circle market, Bitcoin akan bottom end of the year dan Bitcoin ada possible dalam 10k. So hopefully dapat seperti mana you analysiskan. Kalau Bitcoin 10k, kita akan dapat Harmony One akan drop as per dalam kita dapatlah price dalam 0.05 sen untuk massive drop. Tapi kalau dia ada naik, expected kita boleh drop balik dalam 90%. 90% tu akan grab. So whatever altcoin masa tu, masa Bitcoin bottom, kita akan buy untuk altcoin dan termasuk juga Harmony One. So itulah untuk Harmony One. Next coin, kita tanya untuk untuk Harmony One. So dia dah jawab lagi, okey tak nak masuk. Untuk long term yes, untuk short term belum lagi. Okay, so tengokkan Polkadot dan Sandbox. So Polkadot dan Sandbox, dua coin last untuk hari ni. So Polkadot, kita akan tengok Polkadot adalah termasuk dalam dia punya list juga. $9.45 currently untuk Polkadot. So untuk Polkadot currently dah sampai kita punya target. Untuk sebelum ni dia cakapkan point breaking ni dah sampai pun. So siapa nak buy dulu, dia cakapkan buy ni iaitu breakout, retest. Retest ni kalau ikutkan nampak kita punya stock RSI dan RSI tu belum-belum dia berada di oversold. Ini di 1 hour. Kalau di 4 hours kita tengok 4 hours masa price berada kawasan ni, apa berlaku di RSI, price berada kawasan ni, sama juga di 4 hours, dua-duanya berada oversold. So kalau anda dapat 1 hour dan 4 hours dua-duanya, so RSI dan RSI berada oversold, itulah position yang memang kata terbaik lah, position yang memang kata tengok akan berlaku shift pump. Dan kalau siapa masuk berdasarkan analisis yang buat tu, anda nampak lah position tu. Kita nak dapat setup ni jarang, mungkin sebulan tu mungkin sekali, mungkin 2 kali saja. Tapi sekali dapat tu dia akan nampak. Kali ni hampir 50%. Kalau anda masuk 1000, dah anda untung 1,500. So kalau anda nak be safe sebenarnya, anda tunggu saja position ni. Kalau dapat kata 1 hour dan 4 hours tu dua-duanya oversold, anda akan dapat lah gain yang tinggi, whatever antara altcoin, Polkadot ke coin lain pun anda boleh dapat. Tu nanti tu akan terangkan sekiranya dapat mana-mana position yang cantik macam tu, tu akan sharekan dalam Discord channel dan tu akan buy atau tidak macam tu, tu akan updatekan di Discord channel. Kemudian masa review atau live nanti tu akan terangkan kenapa tu buy kawasan tu dan adakah tu buy atau tidak. So itulah untuk di Polkadot untuk currently bukan masa untuk buy, biarkan saja price dah naik, jangan forward. Kita akan tengok coin lain untuk long term. Tu nampak ada possible untuk coin long term. Untuk di Polkadot ni dah drop hampir 90%. Sama juga kalau anda fikir untuk long term antara $7. Tu $7 ni maknanya dah boleh buy pun untuk long term. Kalau anda target berapa? Ada target 1,000. Mungkin anda dapatkan. Anda tak dapat, anda tak ada lagi coin Polkadot ni, at least dapatlah dalam 20%. Dia dah ada 20%. Dia tak banyak Polkadot ni, dia ada sikit je. Average 37, tak sampai pun berapa, 5 coin ke berapa coin. Sikit je. Tapi sekiranya Polkadot ni drop dalam kawasan dia nak, iaitu dalam dekat tak buy lagi, tu tunggu to end of the year. Tapi kalau anda nak dapat at least sikit position, antara 7 ni dah boleh buy. Sebab apa? Price dalam kawasan ni sama juga macam di KDA hari minggu ni, iaitu dalam 90% dah diskaun. So 90% diskaun, at least anda nak dapatkan 20% ke 50%, at least tak sampailah kalau ikutkan ni, disarankan 20% ke 30% saja untuk dapatkan sikit aset tu. Kemudian lagi 70% tu anda boleh tunggu untuk at least end of the year. Kalau price pump naik atas, tak masalah, 30% tu dah akan dapat profit. Kalau dia drop lagi, tak ada masalah, kita akan buy lagi another 70% dan kita akan buy lower tu, meaning average kita akan drop dengan drastic. So itulah kata good untuk long term punya position. So untuk short term Polkadot tak nampak, sebab apa? Price dapat, biarkan saja. So anda boleh tengok 1 hour dan 4 hour untuk dapatkan position untuk short term, iaitu price 1 hour dan 4 hour mestilah berada di oversold. So itulah untuk Polkadot. Next last coin tadi adalah tingkat ada Sandbox.
So untuk sandbox tu ada juga dalam 200 coin dah sandbox ni. So ada targetkan untuk dapatkan 1000 coin juga untuk sandbox ni. Kita tengokkan sandbox. So sandbox adalah 1.3. Tu punya average berada di $5. Tinggilah. So biarkan tu memang dalam negatif pun value dia. So value saja berkurangan, asset tu ada. So selagi mana Zul tak jual asset, kalau price naik balik Zul akan dapat value. So biarkan saja. Kali Zul akan fokus untuk dapatkan asset. Untuk macam lah, Zul akan expected untuk end of the year hopefully dapat Bitcoin 10k, dan expected untuk sandbox ni boleh dapat dalam price 35 dan 16 sen, iaitu dalam 95 dan 98%. Inilah quarter position yang terbaik Zul tunggukan untuk sekiranya Bitcoin riba bottom. Inilah possible untuk sandbox kita dapat harga terendah yang boleh dapat lah. So untuk kali adakah good untuk anda naik, untuk anda buy? So untuk yang ni whatever antara 19 untuk short term, sama juga untuk di 4 hours ni anda tengok dua-duanya masih lagi naik. 1 hour pun overbought. So macam juga kan, sama juga currently kita ada support resistance. So support resistance ni sama dah play. Tu kalau ikutkan anda untuk short term, anda tunggu at least lah berada di support ni, kawasan kuning anda boleh buy, kawasan resistance ni boleh sell. Kalau anda nak holding lagi long term boleh tengok, tapi berdasarkan yang ni, inilah nampak price tengah support dan resistance buat currently. Tu nak masuk position, biarkan kawasan di untuk short term, biarkan kawasan di support ini, iaitu dalam 1.2 sen, 1.2 ringgit, $1.20 sen, 1.2 dolar untuk di sandbox. Dan anda perlu make sure RSI dan 4 hour dan at least 1 hour mestilah dua-duanya 1 hour tak ada compromise. 1 hour mestilah dua-duanya berada oversold. Di 4 hours yes boleh, tapi 4 hours pun yang compromise, yang kata make sure, yang bukan compromise, yang pasti yang kena ialah store RSI mestilah berada oversold. RSI tak apa, kalau above 50 dan 1 hour kita dapat dua-dua oversold, kalau consider kita akan ada dapat sedikit pump untuk naik atas. So itulah untuk request. So ada lagi tak request yang tu tengok yang tu terlepas untuk Flow, KDA, SRP, Harmony One, Dot dan Sandbox. So ada lagi tak? Okey, tak ada. Harmony One ini pun sudah jawab. So itu saja untuk ni. Sekiranya anda berminat untuk tengok anda punya coin dan tu buat analisis untuk coin anda type saja di ruangan komen ini. Dan sekiranya anda nak dapat secara cepat, mungkin anda tengok live malam nanti, iaitu live setiap hari pukul 10 ke 11 malam. Macam biasa, masa live tu akan prioritikan dulu kepada membership saja. Kemudian kalau kepada yang subscriber, tu akan cuba buatkan permintaan anda. Sekiranya membership dah tak ada tanya soalan, nanti tu akan cuba ambil. Tapi kalau tak sempat, macam semalam lah, tak sempat juga nak ambil yang lain tu, meaning yang lain tu dah tu suruhkan komen di pagi ni. So nampaklah komen dan tu buat. So kalau anda boleh tarik di komen untuk pagi ni. Make sure kalau pagi ni anda akan dapatlah review anda tu di pagi besok. Anda nak cuba luck anda untuk live malam nanti, tu akan cuba buat live. Sekiranya tak ada banyak request daripada membership, tu akan ambil juga daripada yang subscriber. Siapapun, thank you for support. Yang subscriber pun support channel Go, thank you. Yang kata membership pun extra support dengan join punya YouTube membership, dan yang dapatlah sedikit quarter advantage, iaitu dia akan prioritikan dia punya komen di masa live, dan juga dia akan dapat ke Discord channel. Discord channel tu dia akan informkan, dia akan sharekan sekiranya ada sebarang pergerakan yang drastik. Lepas tu dia akan screenshot dan dia sharekan Discord channel, dan dia akan contoh hari ni Zul tunggu untuk position close. Adakah Bitcoin dan Ethereum dia akan close ke position hari ni? Yes, possible sekiranya RSI dua-duanya berada di overbought. Kalau price tu drop lagi tak berada di overbought, dia akan biarkan saja, dia ride saja market. Tapi sekiranya ada position itu good untuk the close position, meaning tu akan sharekan dalam Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, hit button notification and join you punya YouTube membership. Sekiranya anda dapat sedikit advantage untuk anda untuk live dan Discord channel, anda klik button join ni, kemudian dapatkan link Discord channel, iaitu di dalam membership ni. Klik saja membership, dalam ini akan ada link ke Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Thank you for like, thank you for subscribe, hit button notification, dapatkan notification live untuk malam ni, iaitu 10 malam semalam. Thank you, see you again. Assalamualaikum, bye bye.